Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kumpulan kami akan bentangkan tentang tajuk hibah. Okey, kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya sendiri, iaitu Abu Bakar bin Za'bar, kedua Muhammad Zakwan bin Harun Nizam, dan Muhammad Luqmanul Hakim bin Mahmud. Okey, topik yang kami nak bincangkan, ini dia punya subtopik dia, iaitu definisi hibah, perbezaan hibah, hadiah dan sedekah, dalil dan rukun hibah, dan banyak lagi dah. Okey, kita tengok yang pertama, iaitu pengenalan dan definisi hibah. Okey, kalau kita nak tahu, hibah dan wasiat ni, dia adalah sesuatu yang penting dalam perancangan harta. Tapi hibah dan wasiat ni ada perbezaan, iaitu hibah ialah pemberian harta yang berlaku semasa hidup, dan wasiat ialah pemberian harta yang berlaku setelah kematian pewasiat. Jadi beza dia kat situ. Beza dia, hibah berlaku waktu hidup, pemberi itu hidup, dan wasiat ketika pemberi itu dah meninggal. Itu beza dia. Itu mukadimah dia. Okey. Jadi apa dia hibah? Kita nak tahu apa dia hibah, apa dia punya lebih detail lagi, nak apa lagi makna yang terperinci lagi tentang hibah. Jadi kita tengok. Okey, hibah dari segi bahasa iaitu suatu pemberian sama ada dalam bentuk ain atau selainnya. Maksudnya pemberian lah, suatu pemberian. Ini tak kisah dah. Yang penting dia dalam bentuk barang atau harta, benda lah. Maksud bagi duit, apa semua tu lah. Jadi dalam segi istilah, suatu akad yang mengandungi pemberian milik oleh seseorang secara sukarela terhadap hartanya kepada seseorang yang lain pada masa hidupnya tanpa balasan. Jadi hibah ni adalah satu akad, iaitu kita beri harta kepada orang lain secara sukarela. Okey, itu dia punya key point dia, secara sukarela, dan diberi tanpa menghadap kepada balasan. Itu key point yang kedua, tanpa balasan. Itu dah Arab dah, iwad. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok yang kedua, perbezaan hibah, hadiah dan sedekah. Okey, kalau kita tengok kan, hibah, hadiah, sedekah, dia macam sama kan. Kan nak kata bagi, kalau kita nak masuk dia, bagi sesuatu pemberian harta. Hadiah tu kita bagi juga kan, sedekah pun kita bagi juga kan, bagi duit kan. Jadi apa beza dia? Jadi perbezaan dia dari aspek tujuan pemberian itu. Tujuan pemberian itu yang jadi perbezaan dia. Jadi kita tengok apa dia tujuannya. Okey, kita tengok hibah. Hibah yang kita bincangkan tadi, hibah ialah satu akad mengandungi pemberian milik oleh seseorang secara sukarela terhadap hartanya kepada seorang yang lain pada masa hidupnya tanpa balasan. Okey, jadi kita bincang tadi kan, iaitu suatu akad yang kita bagi kepada orang lain secara sukarela tanpa balasan dan semasa hidup. Itu dia, itu hibah. Okey, kita tengok sedekah pula. Sedekah ialah suatu pemberian yang bertujuan untuk mendapatkan pahala. Itu key point dia, pahala di akhirat, dan ia biasanya dari yang kaya atau yang berkemampuan kepada yang miskin. Okey, dan sedekah ni, dia punya key point dia untuk mendapatkan pahala di akhirat. Jadi itu dia beza dia kan. Dan biasanya orang buat sedekah ni biasanya orang kaya lah, ataupun yang berkemampuan, diberi kepada orang miskin, ataupun diberi kepada surau-surau masjid dan rumah anak yatim dan sebagainya lah. Okey, itu sedekah. Okey, jadi manakala hadiah pula ialah pemberian untuk memuliakan seseorang. Okey tak? Pemberian untuk memuliakan seseorang, dan biasanya ia ada hubung kait dengan sesuatu perkara. Okey, macam mana nak dikatakan memuliakan seseorang? Okey, contoh macam ni.
adik kita ataupun kawan kita, contohnya dia dapat 4 flat kan, kita pun nak muliakan dia, kita bagi hadiah kepada, itu dia, kita memuliakan sebab dia dapat 4 flat, kita macam raikan dia lah, sebab dia dapat 4 flat. Okey, itu dia memuliakan seseorang. Okey, contoh yang kedua, biasanya ia ada hubung kait dengan suatu perkara. Okey, hubung kait suatu perkara, contohnya saya bagi, contohnya kita bagi hadiah waktu sambut birthday. Contohnya kita sambut birthday kawan kita, kita bagi kek, kita bagi hadiah. Itu dia. Adapun kawan kita kahwin, kita bawa hadiah. Itu dia panggil ada hubungan kait dengan satu perkara. Maksudnya ada benda sebab kita bagi hadiah tu, sebab dia kahwin, sebab hari lahir dia. Itu dia. Jadi kat sini kita dapat bezakan apa itu hibah, hadiah dan sedekah. Jadi dalam semua-semua tu dapat kita simpulkan bahawa hibah ni ialah satu akad pemberian bilik harta kepada sesuatu pihak. Kita bagi harta kepada orang lain. Yang kedua, harta yang boleh dihibah ialah ain harta, bukannya hutang atau manfaat. Maksudnya kita bagi barang lah, atau benda lah, dan bukannya hutang. Kalau hutang ni maksud dia lain pula dah, istilah lain pula. Okey, yang ketiga, akad hibah dibuat tanpa menggunakan sebarang balasan. Kita buat dengan rela hatilah, kita tak perlu pembalasan. Kita bagi tu, kita tak dapat balik, maksudnya kita bagi terus, tak ada balasan. Dan akad hibah berkuat kuasa semasa hidup memberi hibah. Dia buat semasa hidup. Kalau setelah mati dipanggil wasiat. Itu ia dibuat secara sukarela tanpa paksaan. Maksudnya kita memang nak bagi, bukan orang suruh, bukan dipaksa. Okey. Seterusnya, akad dibuat bukan bertujuan untuk mendapatkan pahala. Kalau untuk dapatkan pahala apa tadi? Sedekah. Atau memuliakan seseorang tertentu. Kalau kita membuat untuk memuliakan sesuatu, itu dipanggil hadiah. Okey, itu dia. Okey, yang ketiganya, topik ketiga, iaitu hukum dan dalil persyariatan hibah. Okey, kat sini kita nak tahu, adakah hibah ni ada dalam Quran, ada disebut dalam Quran, adakah itu disyariat oleh Islam sendiri ataupun Nabi pernah Nabi suruh buat. Kita nak tengok. Jadi untuk permulaannya, dari segi hukum, hibah ada satu amalan yang sunat. Sunat maksudnya kita nak buat pun tak apa, tak nak buat tak apa, kalau kita buat lagi baguslah. Dan digalakkan dari Islam terutama sekali kepada kaum keluarga terdekat. Okey. Dan amal ini adalah berdasarkan kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya ada disebut dalam Quran dan Sunnah. Okey, jadi kita tengok contoh dia. Okey, first dalam Al-Quran. Saya bagi satu contoh dalam Quran dan satu contoh dalil Sunnah. Okey. Contoh dari Al-Quran. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in tibdalakum an syai'in min nafsan fakuluhu adi'an mari'ah. Maksudnya, kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian daripada mas kawinnya, maka makanlah, yakni gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat, lagi baik kesudahannya. Surah An-Nisa ayat 4. Okey, jadi ini terbuktinya ada hibah, ada sebut dalam Quran. Maksudnya ini dalam konsep berkahwin lah. Suaminya bagi mas kahwin kepada isteri dia. Okey, kita tengok sunnah pula. Sunnah daripada Abu Hurairah berikan bahawa Rasulullah SAW bersabda, tahaddu tahabbu. Maksudnya, saling memberi hadiahlah kamu, nescaya kamu akan saling sayang menyayangi. Maksud riwayat Al-Bukhari. Maksudnya Nabi pun galakkan kita bagikan hibah ataupun hadiah, kan? Sebab apa? Untuk kita eratkan silaturahmi antara kita, untuk kita berkasih sayang antara kita. Okay, jadi benda ni tak salah pun. Jadi nak buat lagi baik, tak buat pun tak apa. Okay, jadi itu saja daripada saya.
Dan teruskan, saya terahkan kepada kawan-kawan saya yang lain. Wallahu a'lam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Zakwan bin Hazrul Nizam, nombor matrik I1930432. Jadi untuk bab yang keempat, ianya adalah rukun hibah. Okey, apa yang wajib ketika hibah? Okey, kita tengok slide. Okey, apa yang wajib ketika hibah adalah, okey, yang pertama, pemberi hibah. Dalam hibah tu dia mesti ada yang tukang beri. Kalau tak, kita tak tahu siapa yang beri. Mesti ada macam pemberi. Okey, lepas tu dah pemberi, mesti ada yang penerima. Okey, mesti ada yang penerima. Okey, jadi bila macam saya nak bagi dekat kawan saya, tak pun ke isteri saya, tak pun ke anak-anak saya. Jadi dia adalah penerima. Okey, itu yang kedua. Namakan sebagai al-mauhib lahu. Okey, yang keduanya. Yang ketiganya adalah barang yang dihibah. Al-mauhib. Dia jadi kat situ isim maf'ulnya. Okey. Barang yang dihibah. Okey, barang yang dihibah. Dah ada penerima, pemberi. Mesti ada benda yang nak diberi. Jadi benda itulah, barang tu adalah mestilah ada sebagai, dan benda tu adalah sebagai rukun. Jadi dia perlu diberikan kepada pemberi, berikan kepada si penerima. Okey. Seterusnya adalah lafaz ijab dan kabul. Yang keempat ni, pemberi hibah dan penerima, kat situ mesti sana-sana mesti ada akad. Kalau tak membuat sedemikian, maka ianya akan terbatal. Okey. Seterusnya. Okey, jadi yang kelima, bab yang kelima. Okey, bab yang kelima, syarat-syarat hibah. Ianya membincangkan tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk rukun hibah. Okey, jadi kita saksikan. Okey, yang pertama, syarat-syarat hibah adalah si pemberi. Okey, si pemberi hibah tu. Okey, contoh macam tadi saya kata saya. Okey, saya nak beri kepada isteri saya ataupun anak-anak saya, tak pun saya beri kepada ahli keluarga saya yang lain ataupun kepada kawan-kawan saya ke. Okey, dia adalah mesti pemilik barangan. Mesti pemilik kepada barangan. Maknanya itu adalah barangan saya. Okey, memang itu termaktub, itu barangan saya. Okey, seterusnya mempunyai kelayakan untuk memberi hibah. Kelayakannya mestilah tidak gila, mesti waras dan juga balik. Mempunyai kelayakan. Itulah yang dinamakan sebagai kelayakan. Okey, itu untuk yang pemberilah. Okey, seterusnya mempunyai kuasa penuh untuk menggunakan hartanya. Itu yang saya maksudkan tadi. Dia mestilah termaktub mengatakan bahawa harta itu adalah harta si penerima, si pemberi. Okey, seterusnya adalah syarat penerima hibah. Okey, syaratnya adalah penerima hibah wujud ketika hibah dibuat. Masa hibah dibuat tu mestilah ada si penerima. Dia secara direct terus. Dia tak ada berselindung. Mesti kena ada penerima tu. Boleh menguasai harta yang dihibahkan. Lepas tu yang syarat yang kedua kat situ, tulis kat situ adalah boleh menguasai harta tu. Jadi kadang ada yang setengah orang dia macam tak berfikir lagi tu, macam tak reti. Jadi dia tak boleh lah, kita tak boleh beri kepada dia. Kita mesti kena bagi orang yang mampu untuk menguasai harta. Okey, seterusnya syarat barangan hibah. Okey, mestilah harta yang halal. Harta yang halal, bukannya harta yang haram. Bukannya harta daripada hasil main judi, bukan. Daripada main neko, bukan. Okey, mestilah harta yang halal. Okey, seterusnya barangan tersebut mestilah barangan yang bernilai. Barangan tu mesti ada yang harga. Jangan letak barangan tu tak ada harga. Contoh kita pergi ambil, contoh apa? Kita ambil batu ke. Okey, kita batu kita nak kata, okey, ni saya hadiahkan kepada awak. Bukan. Tu tak ada nilai. Okey, tak pun kita ambil rumput ke. Tu bukan dihibahkan. Okey, mestilah daripada hak milik pemberi hibah. Tu yang saya cakap. Dia punya barang tu mestilah barang daripada
si pemberi daripada saya. Contoh yang tadi saya katakan tu saya. Contoh itu adalah barang saya yang telah termaktub. Tu barang saya. Okey, seterusnya syarat akad hibah. Okey, mestilah dia punya akad ijab kabul tu bersambung. Bila saya cakap, si penerima pun cakap, terima. Saya cakap, okey, saya beri. Yang si penerima cakap, saya terima. Okey. Dia perkara ni tak dikenakan syarat-syarat yang tertentu. Okey, seterusnya tidak disyaratkan dengan tempoh masa. Maksudnya, okey, berhibah ni perlu waktu pagi. Tak ada. Dia tak ada waktu macam tu. Kita boleh buat pagi boleh, tengah hari boleh, malam pun boleh. Berhibah yang disyaratkan dengan tempoh tertentu seperti yang berlaku dalam al-umara dan rukabah adalah sah hukumnya. Okey, perkara ini kita akan bincang seterusnya untuk bab yang ke-6. Okey. Okey, seterusnya bab yang ke-6. Okey, untuk bab yang ke-6, jenis-jenis hibah di Malaysia terbahagi kepada dua. Satu hibah mutlak dan satu lagi hibah bersyarat, iaitu umrah dan rukabah. Okey, mari kita saksikan apa beza antara keduanya. Okey, untuk hibah mutlak ni, ia dikenali sebagai hibah al-munjizah. Di mana hibah ni diberikan secara percuma. Tapi dekat situ ianya ada beberapa kekurangan terhadap hibah secara mutlak ni. Okey, yang pertama, kos yang lebih tinggi lah. Perkara ni sangat kos untuk barang ni, untuk si hibah ni sangat tinggi. Okey, yang keduanya, si pemberi hilang hak pemilikan semata-mata. Maksudnya dia dah tak ada dah. Dia punya barang tu maksudnya terus hilang nama dia kat dalam tu. Terus tak ada, maksudnya tak ada share ke, tak ada apa, tak ada. Sebab ianya dah diberikan serta-merta. Itulah yang dimasukkan sebagai hibah mutlak. Jadi si penerima tu telah diterima dan harta tu adalah diterima secara termaktub, yang bahawa si penerima punya pula barangan tu. Okey. Yang ketiga adalah harta itu akan menjadi harta pusaka si penerima sekiranya dia meninggal dunia terlebih dahulu. Okey, jadi apabila penerima telah menerima harta tu, lepas tu dia meninggal, lalu harta tu telah menjadi harta pusaka dia. Dia dah tak ada dah. Harta tu dah tak ada kena-mengena dengan si pemberi. Itulah dinamakan sebagai hibah mutlak. Itulah antara ada 3 kekurangannya. Okey, seterusnya hibah bersyarat umrah dan rukabah. Okey, mari kita saksikan kenapa, apa yang dimaksudkan sebagai umrah dan rukabah. Okey, hibah bersyarat merupakan kontrak hibah yang mana penghibah meletakkan sesuatu syarat sampingan bersama akad hibah bagi melaksanakan pemberiannya. Okey. Adik kat situ ada dua. Okey, yang tentang umrah. Okey, apa yang dimaksudkan sebagai umrah ni? Mari kita tengok. Satu, bentuk pemberian hak milik terhadap sesuatu harta kepada seseorang dengan menetapkan atau menghadkan tempoh pemilikannya berdasar kematiannya atau kematian orang yang diberi itu. Okey, maksudnya kat sini, jika hibah tu, hadiah tu akan bertukar tangan selepas ada had tempoh kat situ. Makna kata kalau macam si pemberi tu meninggal, jadi harta tu telah terus hibah tu, harta tu, barangan tu akan automatik telah berubah ke si penerima. Okey, makna kata kalau si pemberi tu meninggal, kat situ kita nampak ada tempoh masa kat situ. Itulah dimasukkan sebagai umrah. Jadi apa yang dimasukkan sebagai rukabah? Okey, rukabah ni pula pemberian hak milik daripada seseorang kepada yang lain. Hak milik seseorang kepada yang lain. Yang mana jika salah seorang daripada penghibah dan penerima itu mati, harta yang ingin dihibahkan itu akan menjadi hak milik orang yang masih hidup. Maksudnya kat sini, apabila kedua-duanya mati, maka harta itu telah dimiliki oleh orang yang hidup. Tak kisahlah sama ada anak si pemberi ke ataupun anak si penerima. Tengok kat situ saya highlightkan pemberian hak milik daripada seseorang kepada yang lain. Okey, di situ kita nampak di situ pemberian hak milik daripada seorang kepada yang lain. Okey, salah seorang yang mana kat situ daripada penghibah ataupun si pemberi ataupun penerima itu mati, harta itu dihibahkan kepada orang yang masih hidup.
Jadi harta tu telah bergalih tempat lah. Maksudnya contoh si pemberi ni nak bagi kepada penerima, tapi penerima tu dah meninggal. Jadi penerima tu diberikan kepada orang yang masih hidup. Okey, pemberi tu diberikan kepada orang masih hidup. Okey, tu. Okey, seterusnya. Seterusnya kita akan berpindah kepada bab 7. Kadar harta yang boleh dihibah. Okey, kadar, di mana ada kadar? Hukum syarak memberikan kebebasan kepada pemilikan harta untuk melakukan pemberian tanpa kadar tertentu. Jadi hibah ni dia tak terikat untuk kita memberikan harta tu secara banyak mana pun, secara apa, dengan kadar berapa pun. Tak ada 1/3, 1/2, tak ada. Okey, tengok apa yang dimaksudkan sebagai kebebasan tu dalam dalil. Okey, hukum syarak memberikan kebebasan. Okey, syarak memberikan kebebasan. Okey, tanpa terikat dengan sesuatu kadar. Okey, bahkan ijma' mengatakan ini adalah harus bagi pemilik harta yang waras fikirannya menghibahkan keseluruhan hartanya. Okey, dia nak menghibahkan adalah satu perkara yang harus. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan supaya berlaku adil. Okey, jadi kita bila nak menghibahkan tu, jadi lagilah kalau kita nak menghibahkan harta tu kepada anak-anak, kita mestilah berlaku adil. Okey, itu yang disebut pada ittaqwa apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ittaqullaha wa'dilu baina auladakum. Maksudnya bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kamu. Riwayat Al-Bukhari. Jadi maksudnya benda ni, hibah ni tak ada kadar. Tapi yang penting kita mestilah membuat pemberian tu dengan adil dan seksama, tanpa ada pilih kasih lah. Jadi kalau macam seorang tu dapat harta banyak ni, lain pun harta banyak ni, ikutlah terpulang kepada keluarga tu. Yang penting berlaku adil. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kepada kawan saya yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqmanul Hakim bin Mahmud. Nombor matrik I19304-299. Saya akan menyambung perbincangan kita pada kali ini dalam tajuk hibah. Baiklah, kita lanjut kepada perbincangan kita, iaitu bagaimana hibah diberikan ketika seseorang itu berada dalam marad al-maut, iaitu tatkala diambang maut. Ia berlaku apabila seseorang itu telah sedang tenat ataupun sakit yang membawa kepada kematian. Dan bagaimana hibah ini boleh berlaku? Jawapannya, hibah ini boleh diberikan kepada seseorang yang bukan ahli waris dan amountnya adalah kurang daripada 1/3. Kerana apabila seseorang itu telah maut, ahli warisnya akan mendapat wasiat dan bahagian-bahagiannya tersendiri. Namun jika individu itu tetap ingin memberikan kepada ahli waris yang berjumlah kurang 1/3 ataupun lebih, maka ia perlulah mendapat persetujuan dengan ahli waris yang lain. Seterusnya adalah pembatalan hibah. Para fuqaha telah bersepakat bahawa pembatalan hibah hanya boleh berlaku antara ibu, bapa, nenek atau atuk terhadap anak-anaknya dan cucu-cucunya. Dan perkara ini bersangkutan dengan hadis daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak halal seseorang itu menghulurkan pemberian kepada orang lain kemudian dia menarik balik pemberiannya, dan melainkan pemberian daripada seorang bapa kepada anaknya. Seterusnya ialah perbezaan di antara produk perbankan Islam dan perbankan konvensional. Yang pertama adalah deposit.
dalam perbankan Islam ia berteraskan konsep qard, di mana pemberi pinjaman meminjamkan wang kepada peminjam. Dan konsep al-qard ni iaitu apabila seseorang itu meminjam certain amount, sebagai contoh 200,000, dan apabila ingin membayar semula, amount yang perlu dibayar adalah sama, iaitu 200,000 berdasarkan perjanjian. Manakala perbankan konvensional, apabila seseorang membuka akaun deposit dan mereka dijanjikan dengan pulangan tertentu apabila simpanan telah dibuat, maka pihak bank akan menjalankan aktiviti perniagaan menggunakan aset atau duit yang telah disimpan oleh pelanggan. Maka perkara ini merupakan perkara riba secara langsung, dan kerana ia menjanjikan pulangan yang dijamin. Seterusnya adalah produk pembiayaan dan pinjaman. Kita perlu faham bahawa produk pembiayaan ini adalah digunakan dalam perbankan Islam, manakala perbankan konvensional ia menggunakan istilah pinjaman. Yang pertama adalah pembiayaan Islamik. Pembiayaan Islamik ini menggunakan konsep sebagai contoh bai al-inah dan tawaruk. Saya beri contoh dalam konsep bai al-inah apabila seseorang individu ingin membeli rumah dan mengajukan perkara ini kepada pihak bank. Maka pihak bank akan membeli rumah tersebut, sebagai contoh amountnya adalah RM200,000, dan setelah itu pihak bank akan menjual rumah tersebut kepada pembeli, sebagai contoh nilai RM250,000. RM50,000 itu adalah profit rate, iaitu keuntungan bagi pihak bank. Dan perkara ini adalah dipersetujui oleh pembeli rumah, maka perkara ini adalah diperbolehkan kerana istilahnya adalah pembiayaan secara ansur-ansur oleh pembeli dan tidak menggunakan kaedah pinjaman. Seterusnya adalah pinjaman konvensional. Apabila seseorang individu ingin meminjam daripada pihak bank, mereka peminjam ini akan dikenakan interest rate ataupun kadar faedah, dan perkara ini digunakan bagi menguntungkan pihak bank atau institusi kewangan yang menggunakan kaedah konvensional. Dari segi pembayaran balik, ia boleh berubah berdasarkan kadar pinjaman asas ataupun base lending rate. Seterusnya adalah pelaburan. Pelaburan dalam perbankan Islam ia berteraskan dengan konsep risk sharing, iaitu berkongsi risiko. Apabila terdapat keuntungan, kedua-dua pihak akan mendapat untung. Para pelabur dapat untung dan pihak bank juga mendapat keuntungan. Dan apabila terdapat kerugian, pelabur itu akan mendapat rugi, dan manakala pihak bank juga akan mendapat rugi apabila pelaburan yang dilakukan itu tidak membawa keuntungan terhadap pihak bank. Yang kedua adalah pelaburan dalam perbankan konvensional. Ia menjanjikan pulangan tetap di awal kontrak, dan kaedah yang digunakan adalah risk transfer. Pulangan tetap yang dijanjikan di awal kontrak ini adalah haram kerana ia dianggap riba dalam Islam. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.